Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Selamat datang ke channel Sensei 1979. Pada hari ini saya hendak melakukan rakaman video untuk kelas amali. Okey, untuk kelas amali yang mana melibatkan modul SKR 2202 dan LNP 0203, iaitu merombak rawat wheel hub. Okay, jadi untuk merombak rawat wheel hub ni kita memerlukan alatan-alatan tangan, okay, dan juga special tool. Jadi saya nak tunjukkanlah alatan-alatan tangan dan juga special tool yang akan digunakan. Jom kita lihat. Kita ada bakul untuk meletak alatan tangan dan juga komponen-komponen. Long nose, common plier, flat screwdriver, ball joint remover. Kita ada spanner, set spanner. Kita ada ini adalah deep impact socket. Deep impact socket ni sesuai untuk buka nut roda, okay, sebab dia tebal. Dan kita ada set socket, okay, beserta dengan ratchet, handle dan sebagainya. Kemudian kita ada top range, okey, kita ada top range. Seterusnya kita ada hydraulic floor jack dan juga safety stand, dan kita juga ada glove dan juga penyendal tayar, penyendal roda ataupun wheel choke. Okey, itu antara alatan-alatan tangan yang akan digunakan. Jadi kita lihat bagaimana proses untuk melaksanakan kerja. Okey, jom kita lihat. Ini adalah kenderaan yang akan digunakan untuk proses PNP kita pada hari ini, iaitu Naza Forza. Proses pertama adalah untuk melonggarkan nut roda pada bahagian hadapan sebelah kiri. Lepas roda belakang diletak dengan penyendal, pastikan handbrake kita tarik. Okey, pastikan parking brake kita aktifkan. Selepas kita pasangkan kenderaan dengan safety stand dan juga penyendal tayar, jadi kita tanggalkan roda hadapan. Roda hadapan di bawah badan kenderaan. Kita akan menanggalkan wheel hub nut. Wheel hub nut bersaiz 30. Ini adalah wheel hub nut, jadi kita kena longgarkan dia terlebih dahulu. Okey, longgarkan dia terlebih dahulu. Jika kita ada pembantu, kita boleh membantu kita untuk pijak brake untuk pastikan yang dia punya brake disc tidak berputar dan memudahkan untuk kita membuka dia punya nut. Tapi jika kita tiada pembantu, kita perlu letakkan besi di sini untuk menahan dia punya brake disc daripada berputar. Besi ini kedudukan besi yang kita tahan.
kedudukan yang bersih yang kita tahan. Dan di sini kita letak soket lah untuk membukanya. Dan kemudian kita boleh force dia untuk terbuka. Guna airgun pun boleh, tapi saya ajar semua menggunakan kaedah manual lah. Kita tak guna sebarang alat bantuan. Okey, power tool. Jadi yang letak elok-elok, ini kita letak di atas, kemudian kita akan longgarkan dia. Okey, sekarang telah dilonggarkan. Okey, apabila kita dah longgarkan dia, kita kena tanggalkan komponen-komponen yang lain, iaitu brake caliper dan juga ball joint beserta dengan absorber. Ini adalah bahagian ball joint yang kita perlu tanggalkan. Untuk tanggalkan ball joint, kita perlu tanggalkan dia punya crown nut ataupun castle nut di sini. Crown nut ataupun castle nut. Jadi kita panggil dia sebagai castle nut lah. Sepatutnya di sini pada castle nut dia ada cotton pin untuk lock dia, untuk matikan dia daripada berputar. Tapi di sini dia punya cotton pin telah hilang. Jadi kita perlu tanggalkan dia punya castle nut. Jadi kita tanggalkan. Okey, castle nut telah ditanggalkan. Jadi sekarang kita perlu untuk keluarkan dia punya ball joint. Untuk keluarkan ball joint kita ada dua kaedah. Satu menggunakan ball joint remover dan satu lagi kita guna hammer. Okey, untuk menanggalkan ball joint kita perlu pasangkan semula castle nut di sini, jangan sampai maksimum, ikat separuh sahaja di sini. Okey, kita ikat, kita ada gap lagi di sini. Kita menggunakan hammer. Okey, kita menggunakan hammer, jangan diketuk pada bahagian ini. Jangan ketuk, jangan sama sekali ketuk di sini untuk tanggalkan dia punya ball joint terkeluar. Jangan sama sekali ketuk di sini, sebab ia akan menyebabkan ball joint kita akan mengalami kerosakan dan berkemungkinan besar perlu ditukar baru. Okey, jadi macam mana kita nak keluarkan ball joint? Kita ketuk di bahagian sini. Okey, kita ketuk di sini. Okey, kita ketuk di sini, bukan ketuk macam ni lah. Kita kena ketuk kuat. Okey, kita kena guna momentum yang sangat kuat untuk ketuk. Bila kita ketuk, dia akan secara automatik akan tertolak ke atas, terkeluar sendiri disebabkan oleh gegaran. Kita ketuk di sini. Okey, ingat jangan ketuk di sini, tetapi ketuk di sini. Okey, ketuk di sini. Jika kita mempunyai ball joint remover, itu adalah yang sebaik. Ya, kita tanggalkan kita punya ball joint dengan menggunakan ball joint remover. Okey. Untuk menggunakan ball joint remover, kita perlu pasang crown nut ataupun castle nut di sini. Bila kita dah pasang castle nut di sini, kita untuk ball joint remover ni dia ada bahagian yang terbuka. Okey, bahagian yang terbuka dan bahagian yang sebeginilah, dia ada jaw di sini. Okey, kita masukkan begini. Okey, masukkan begini dan kita putarkan bahagian belakang. Okey, begini. Nampak begini ya. Okey. Apabila kita ikat bahagian belakang, kita force bahagian belakang, rahang di bahagian sini dia akan menolak kita punya ball joint ke atas, dan rahang bahagian atas akan menolak ke bawah. Jadi dia akan menolak ball joint terkeluar daripada dia punya knuckle. Okey, steering knuckle arm ni, dia akan keluarkan ball joint. Tapi yang paling penting mesti dipasang dengan castle nut. Jika kita tak pasang castle nut, kita bimbang dia punya ball joint thread akan rosak, akan jadi cendawan. Okey, contohnya macam mana saya nak tunjuk. Okey, saya tanggalkan semula. Jika kita tak pasang crown nut, bahagian sini dia akan jadi bulat dan kembang.
Bila bulat dan kembang, jika kita nak pasang semula crown nut, dah tak boleh pasang. Sebab tu kita kena letak crown nut dan baru kita letak, okey, baru kita pasangkan dengan ball joint remover. Dan baru kita putar untuk force dia keluar. Okey. Jadi untuk yang ball joint ni telah dilonggarkan lah. Okey. Apabila saya buka ni dan kita boleh tarik keluar. Okey, tarik keluar. Kita perlu menanggalkan caliper brake ataupun brake caliper daripada dia punya pemasangan lah. Okey, so kita kena tanggalkan bahagian sini lah. Untuk tanggalkan brake caliper, dia bergantung kepada jenis brake caliper lah. Untuk brake caliper jenis ni, dia pasang dengan satu sahaja bol di belakang sini. So kita longgarkan bol ni lah untuk mengeluarkan brake caliper. Okey, kita telah tanggalkan dia punya bowl, guide pin bowl. Kemudian kita kena tanggalkan bahagian pin ya, bahagian pin. Okey, pinnya terletak pada bahagian sini ya. Ini dia punya pin. Okey, dia punya pin, lock pin dia untuk memegang dia punya brake hose kepada bahagian absorber. Untuk tanggalkan pin ni kita hanya perlukan long nose sahaja. Sepit bahagian sini dan kita tarik keluar. Okey, ini dia punya pin. Okey, untuk dia punya hose, brake hose pin. Okey. Sekarang dia punya brake hose dalam keadaan free dan kita boleh tanggalkan lah. Okey, kita boleh tanggalkan dia punya brake caliper. Okey, ini dia punya brake caliper telah ditanggalkan. Okey, brake caliper telah ditanggalkan. Kita akan tanggalkan dia punya brake. Okey, dia punya brake bracket di sini. Okey, kita akan tanggalkan dua, satu dan dua bol lah. Dua bol lah sini, satu, dua bol saiz 19. Kita akan tanggalkan dia. Okey, kita tanggalkan. Dua-dua telah kita tanggalkan lah, dua-dua bol. Kita sebelumnya kita ikat semula sini. Kita tak mau dia hilang kan. Tak mau dia tercicir nanti, hilang entah ke mana-mana. So, langkah keselamatan kita ikat semula dan kita letak dalam bakul. Sekarang hanya tinggal absorber yang ikat mengikat dia punya wheel hub. Okey, absorber dan juga lower arm. Okey, absorber dan juga lower arm saja. Jadi kita nak tanggalkan lower arm terlebih dahulu, kemudian baru kita tanggalkan dia punya absorber. Sebelum tu kita boleh keluarkan dia punya disc. Okey, saya telah keluarkan dia punya disc. Ini ventilated disc lah, ventilated disc untuk disc hadapan Okey, kita simpan. Dan kita tanggalkan dia punya soket, wheel hub soket lah. Okey. Ini dia punya dry shaft sebenarnya untuk dry shaft. Okey, nut ni dia ikat di antara wheel hub dan juga dry shaft. Okey, telah ditanggalkan. Okey, ini dia punya nut saiz 30 Saiz 30 dia punya nut lah. Proses seterusnya adalah untuk menanggalkan dia punya lower arm. Okey, lower arm ball joint. Setelah lower arm, okey, lower arm. Ini adalah lower arm ball joint. Yang ini yang kita nak tanggalkan sekarang. Nak tanggalkan lower arm ball joint ni, kita perlu tanggalkan bol pengikat dia terlebih dahulu. Saiz 16, soket 16, jadi kita longgarkan dia.
Okey, dah longgarkan. Apabila kita dah longgarkan, kita perlu tanggalkan dia. Kita percepatkan kerja kita dengan menggunakan ratchet. Okey, masukkan ratchet dan kita telah ditanggalkan dia punya bolt lah. Untuk lower arm ball joint bolt telah ditanggalkan. Kemudian kita boleh keluarkan lah. Kita boleh pisahkan dia daripada hub. Ini wheel hub, knuckle dan juga ini adalah lower arm. Okey. Atas ni adalah bahagian untuk wheel hub, bahagian bawah ni adalah untuk lower arm. So kita akan pisahkan dia. Okey, kita akan pisahkan dia. Pisahkan lower arm daripada ball joint, daripada knuckle hub, kita cuma perlu tuwilkan dia. Okey, nampak? Kita perlu tuwilkan dia dan keluarkan dia daripada soket tersebut. Okey. Terusnya adalah untuk menanggalkan absorber. Okey, memisahkan di antara hub knuckle ni dengan absorber. Jadi kita lihat so kita kena tanggalkan dua nut ni dan keluarkan dia punya bolt. Bolt. Mungkin dia guna camber bolt. Okey, kita lihat macam mana. Dua-dua dia guna bolt yang biasa. Jadi kereta ni tak pernah untuk adjust dia punya camber. Tak adjust dia punya camber. Dia dua bolt yang biasa. Keadaan selepas kita tanggalkan wheel hub dan juga knuckle daripada kenderaan, yang tertinggal hanyalah dia punya absorber, lower arm, ball joint, tie rod ball joint untuk steering system dan juga brake caliper. Itu yang tertinggal dan di bawah sana adalah drive shaft. Okey, drive shaft. Steering knuckle ataupun wheel hub yang telah ditanggalkan daripada kenderaan. Yang telah saya laksanakan lah. Kalau boleh saya nak student pun buat benda yang sama, iaitu menggunakan bakul. Menggunakan bakul untuk mengawal alatan tangan dan juga komponen-komponen kenderaan yang kita tanggalkan. Tanpa menggunakan bakul, possibility, kemungkinan untuk kehilangan tools adalah sangat tinggi dan juga kehilangan komponen-komponen adalah sangat tinggi. Jadi dinasihatkan untuk menggunakan bakul apabila kita melaksanakan tugas supaya kawasan kerja lebih bersih dan tersusun dan meminimumkan kehilangan komponen dan juga alatan tangan. Ini adalah wheel hub, wheel hub dan knuckle lah, orang panggil dia steering knuckle, dan ada juga orang panggil dia sebagai wheel hub. Wheel hubnya bahagian mana? Wheel hubnya bahagian mana? Ini bahagian wheel hubnya. Ini wheel hub. Ini sambung kepada bahagian disc brake lah. Dalaman ni adalah wheel hub. Dan ini juga adalah untuk steering knuckle. Knuckle-nya bagaimana? Pada sini knuckle. Steering knuckle. Jadi dia sebenarnya dia datang sekali. Untuk bahagian hadapannya sekali datang. Untuk independent suspension system macam ni. Independent suspension system memang beginilah dia punya wheel hub dia. Apa fungsinya benda ni? Benda ni berfungsi apabila kita pasang roda pada bahagian sini. Pasang roda pada bahagian sini. Dan roda ini akan diputarkan. Roda ini akan diputarkan oleh drive shaft yang dipasang pada bahagian sini lah. Drive shaft dipasangkan pada bahagian sini.
Okey, drive shaftnya akan dimasukkan pada bahagian sini lah. Okey. Dan bahagian hujungnya ni disambungkan pada bahagian gearbox lah. Apabila kita start enjin, kita masuk gear, daya putaran pada enjin dipindahkan pada gearbox. Gearbox akan memindahkan daya kilas kepada bahagian drive shaft, dan drive shaft akan memutarkan bahagian hadapan. Okey, hub akan berputar lah. Okey, bila berputar, roda pun turut akan berputar. Berputar. Boleh faham tak lah? Okey, roda pun turut akan berputar disebabkan oleh putaran daripada drive shaft. Okey, apa kerosakan yang biasa berlaku lah? Okey, apa kerosakan biasa berlaku? Ianya melibatkan bearing. Okey, sebab hub ni dalam dia ada bearing. Okey, dia ada bearing. Kalau tak ada bearing, lagi cepat rosak lah kan. Dia mesti ada bearing untuk membuatkan putaran sangat sempurna, sangat smooth lah. Okey, jadi dalam ada bearing. Jadi kerosakan yang kerap berlaku disebabkan oleh bearing. Okey, bearing. Ini adalah bahagian bearingnya. Okey, bearing dia ada dua bahagian, bahagian dalam dan bahagian luar. Untuk tanggalkan bearing tersebut, kita perlukan compress mesin. Kita perlu compress keluar dia. Okey, kita perlu press dia. Press mesin, kita perlu press dia keluar. Okey, kita press keluar, kita pisahkan bahagian hadapan dan juga dia punya perumah. Apabila kita dah pisahkan, baru kita akan boleh lihat dia punya bearing di dalam. Amat malang sekali, college kita tiada mesin tersebut. Jadi saya tak boleh nak tunjukkan macam mana nak guna compression machine. Okey, kita nak guna dia punya, kita nak compress dia keluar, kita nak press dia keluar. Jadi saya boleh tunjuk begitulah. Jadi kerosakan yang biasa berlaku disebabkan oleh bearing. Okey, bearing mungkin bearing telah haus, mungkin bearing telah pecah. Okey, dua keadaan lah. Biasanya dia punya simptom macam mana? Dia punya simptom apabila kita bawa kenderaan di atas jalan, dia akan menghasilkan humming noise. Okey, dia akan menghasilkan bunyi yang berdengung. Bunyi yang biasanya tak timbul tapi timbul, bunyi berdengung. Biasanya kalau kita buat kereta biasa, okey, memang berbunyi tapi dia tak akan hasilkan humming. Okey, tapi apabila berlakunya kerosakan ke atas hub bearing dia, jadi dia akan hasilkan humming noise, ataupun kalau lagi teruk kerosakan, dia akan menghasilkan geseran yang sangat kasar. Okey. Kemudian bagaimana kita nak memastikan yang dia punya wheel hub, okey, macam mana kita nak memastikan yang bearing wheel hub ni masih lagi okey ataupun telah mengalami kerosakan. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak kenal pasti yang dia punya bearing telah haus ataupun telah rosak. Satu daripada bunyi humming noise, satu lagi kaedah adalah kita dengan memegang tayar kenderaan tersebut. Jadi saya nak tunjukkannya bagaimana. Jom kita saksikan. Kehausan, kerosakan yang berlaku ke atas bearing wheel hub, kita mesti apungkan tayar kenderaan sebegini. Kita mesti jack dia dan apungkan. Pertama kita pegang bahagian atas, dan yang kedua kita pegang bahagian bawah dan kita cuba goyang. Goyang, tolak tangan atas ke dalam, tarik tangan bawah keluar. Okey, kita ulang. Kita ulang. Kita rasa. Bukan begini ya. Kalau begini memang gagal lah. Kalau begini bukan tapi dia mesti atas dan bawah. Jika kita pegang atas dan bawah dan kita cuba goyangkan dia dan dia bergoyang, itu menunjukkan wheel hub bearing kita telah mengalami kehausan dan kerosakan. Okey, contohnya, kalau kita goyang-goyang, bahagian atas bawah dia bergoyang sebegini. Itu menunjukkan kerosakan yang sangat teruk lah. Tapi kalau kita pegang bahagian atas, pegang bahagian bawah, kita cuba tolak atas bawah, tapi tak rasa dia punya pergerakan, bermaksud wheel bearing tersebut masih lagi okey. Kemungkinan humming mungkin datang daripada bunga roda. Okey, bunga roda, bunga tayar. Pertama, untuk pemasangan semula kita punya wheel hub. Okay, kita pasang wheel hub terlebih dahulu
pada bahagian dia punya lower arm ball joint. Okey, kita masukkan. Okey, kita masukkan. Dah masuk rapat, kita pasang semula dia punya bowl, ikat semula bowl dia. Okay, ini dia punya bowl, kita pasang semula bowl. Dia tak perlu diketatkan semula, nanti baru kita ketatkan. Okey, sebelum kita sambung bahagian atas, kita perlu memasang semula bahagian dry shaft yang telah tertanggal. Sebentar tadi kita perlu pasangkan semula. Pasangkan semula bahagian dry shaft, bahagian dalamnya, tripod joint. Kita sambungkan kembali kepada tripod joint. Kemudian saya akan masukkan semula bahagian spline, dry shaft masuk ke bahagian pada bahagian wheel hub. Apabila dah masuk semula, kita pasangkan semula dia punya absorber bowl, sambungkan semula absorber pada bahagian hub. Okey, kita sambungkan semula bowl. Dan seterusnya adalah memasang semula bahagian brake disc. Okey, masukkan brake disc. Okey, begitu. Okey, dah masukkan brake disc. Apa yang kita nak buat? Kita pasangkan semula bahagian dia punya bracket lah. Okey, bracket. Patutnya kita guna top range, kita ikat guna ikut top range, tapi saya tak guna top range lah. Kita ikat agak-agak. Okay. Dah kuat bahagian dia punya brake bracket, so kita letakkan bahagian ini. Saya tukar kepada pinggang. Start. Muat, so okey, sudah ketat. Ya, ketat. Sekarang seterusnya kita ketatkan bahagian yang
Okay, size 16. Okay, kita letakkan dia, kita rapatkan dulu dengan menggunakan ratchet. Okay, kita letak dia menggunakan key handle dan saya letakkan. Okay, letak. Guna letak, sepatutnya guna top range, tapi saya tak guna top range. Kita top range itu kurang dalam 50 juta. Okay, jadi sudah begini. Step seterusnya adalah memasang semula. Nak mudah, kita pasang dulu dia punya brake caliper. Okay, kita pasang brake caliper. Untuk pasang brake caliper, pastikan bahagian ini masuk terlebih dahulu lah. Okay, dia masuk terlebih dahulu. Kemudian kita pasangkan. Begitu. Okay, begitu. Yang bahagian hostnya kita pasangkan semula klip. Okay, ini klipnya. Okay, ini klipnya kita pasangkan semula dengan klip. Okay, supaya dia tak tertanggal. Dah pasang macam ni, jangan ikat lagi sebab kita masih ada brake pad. Okay, kita pasangkan dulu brake pad. Okay, pasangkan dulu brake pad. Okay, pad dipasang. Pad dipasang, kemudian kita tutup semula caliper. Okay, kita tutup caliper, baru kita pasang semula bahagian simpul dia perlukan pelincingan. Kita masukkan sedikit grease. Okay, grease. Ini adalah grease. Kita guna grease. Seterusnya adalah kita pasangkan semula dia punya steering ball joint. Ini tyro end ni, tyro end ball joint. Okay, steering tyro end ball joint kita pasang semula. Okay, kita pasangkan semula tyro end ball joint. Pasang semula dia punya pasunan dan ikatlah mengikut kekuatan dia. Okey, dalam kes macam ni, apabila saya putar castle nut, okey, dalaman dia sekali, dia punya stud berpusing sekali. Okey, dia berputar sekali dengan stud di dalamnya. Bagaimana kita nak memastikan yang stud di dalam tak berputar? Okey, ada beberapa kaedah lah yang boleh digunakan. Pematikan, kita boleh pematikan dia punya stud dengan menggunakan brake wire, ataupun kita boleh guna safety stand lah untuk check dia bagi naik lah. Jadi saya guna brake wire untuk matikan dia punya stud supaya tak berputar dengan dia punya nut. Okey, jadi saya telah berjaya untuk memasang fastenat dan mengelakkan dia punya stud daripada berputar. Itu kaedah yang boleh digunakan lah, antara kaedah yang boleh
digunakan. Okay, dah start. Jadi semua dah telah dipasang. Okay. Yang terakhir sekali yang kita nak letakkan adalah bahagian hadapan ni lah. Okey, bahagian hadapan ini. Ini dia punya nut, wheel hub nut. Kita pasang semula wheel hub nut, ikat semula pada bahagian drive shaft. Okey, ikat semula pada bahagian drive shaft. Ini saiz nut dia lebih kurang dalam 30, disyorkan lebih kurang dalam 140 Newton meter, ataupun bergantung kepada spesifikasi kenderaan Forza ni. Okey, kalau Forza cakap, Nazam Forza cakap perlukan lebih kurang dalam 120 Nm, kita akan ikat 120 Nm. Kalau dia kata 140, 140. Tapi sekarang ni sebab spek dia kita tak ada, spesifikasi dia tak ada, jadi kita buat anggaran dalam lingkungan 130 hingga 140 Newton meter. Okey, kita rapatkan dulu. Okey, buat dia putar, kita kena hentikan putaran dia. Bawah tu terpelanting lah. Okey. Okey, 140 Nm cukup lah. Okey. Kita dah ikat bahagian absorber dengan wheel hub ataupun dengan knuckle kita telah ikat, kita telah sambung. Kemudian brake caliper kita telah pasang dan telah kita ikat. Tyro end ball joint telah kita ikat, telah kita sambung, dan juga lower arm ball joint telah kita ikat. Bermaksud sekarang ni, okey, kita perlu pasang semula roda lah. Kita pasang semula roda pada bahagian wheel hub. Kita pasang roda, kaedah pasang roda mudah saja. Kita dekatkan roda pada bahagian kenderaan wheel hub dan kita angkat dan kita pasang semula. Roda ni ringan kenderaan daripada safety stand. Memasang semula wheel hub dan terakhir memasang semula roda dan diketatkan. Jadi wajib bagi setiap mekanik, wajib bagi setiap pelajar untuk melaksanakan 5S. 5S menyusun semula semua peralatan dan juga menyimpan semua peralatan yang telah digunakan di tempat yang asal. Ini wajiblah dilaksanakan supaya bengkel sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat untuk digunakan. Kerja amali yang telah saya laksanakan untuk menangga merombak rawat
Okey. Semoga dengan video yang saya adakan dan saya kongsi bersama ni dapat menambahkan ilmu untuk semua pelajar-pelajar lah di musim PKP 3.0 ni. Jika mempunyai sebarang masalah, jika tak faham, boleh DM saya ataupun boleh call saya untuk penerangan yang lebih lanjut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.